Alhamdulillah, 18 bulan melalui journey yang sangat sukar. Ayat daripada mak saya sendiri membuatkan saya terfikir, sepatutnya umur saya ketika 30 tahun, patutnya kita yang menjaga ibu bapa, bukannya ibu bapa menjaga kita, dan itu yang membuatkan saya rasa terdetik untuk memulakan perubahan. Tetapi saya disokong oleh ramai coach, ramai kenalan-kenalan yang bagi semangat. Wanita inilah yang menjadi tulang belakangnya, tidak pernah jemu bersamanya, dan setia bersama saat senang maupun susah. Beliaulah sumber inspirasinya. Aizat ni anak kedua daripada 5 orang adik-beradik, dan masa dilahirkan tu kami tinggal di luar negara, di England, dan dalam kalangan baby, kalau baby di antara baby di hospital tu, Aizat tidaklah terlalu besar. Tapi kalau di kalangan bangsa kita mungkin dia besar sedikit daripada biasa. Dalam lingkungan 9 pound macam tu. Muhammad Aizat Razak atau mesra disapa Aizat pernah melalui episod yang panjang apabila mengalami masalah berat berlebihan atau obesiti. Kalau ikutkan di zaman kanak-kanak saya, orang nampak saya bukan masih tahap obesiti, orang nampak saya sedikit tinggi. Sebab saya memang waktu tu sudah tinggi, so dari segi pemakanan macam orang biasa semua, dari segi penglibatan aktiviti pun saya bukanlah jenis orang yang duduk makan, aktif bersama kanak-kanak lain, especially di tadika dan sebagainya, dan di sekolah rendah pun begitu. Memang dari segi kehidupan seorang kanak-kanak tu seperti kanak-kanak normal. Saiz badannya tu adalah sebab kami semua memang di kalangan jin yang baka yang besarlah rangkanya. So tapi bila dia duduk di asrama kemungkinan makanan semua tu dia macam dia kurang kontrol ke apa agaknya, dia nampak besar sedikitlah daripada adik-beradik yang lain. Ketika melanjutkan pelajaran di Menara Gading, pola kehidupannya sedikit berubah. Pelbagai cabaran dilaluinya ketika bergelar mahasiswa. Mahu atau tidak, dia perlu sentiasa lebih aktif dan bertenaga serta banyak bergerak sesuai dengan tuntutannya sebagai mahasiswa komunikasi massa. Namun tidak dinafikan saiz badan yang besar inilah menyebabkan Aizat agak menonjol dalam kalangan mahasiswa di fakultinya. Saya mula mengenali seorang kawan iaitu Fatih Farhana, di mana dia ni jadi sahabat saya lah sebab dia faham kondisi saya dan sebagainya. Pada awalnya waktu saya tak berapa rapat dengan dia, saya perasanlah dia memang besar. Antara dalam kelas pun dia yang paling besar dan antara fakulti pun dia antara yang paling besar juga. Saya nampaklah dia punya masalah-masalah yang dihadapi lah. Dia memang jarang cakap masalah dia, tapi saya perasan lah in terms of dia punya kesukaran nak bergerak, nak menjalani kehidupan sebagai mahasiswa UiTM yang biasa pun sukar jugalah saya nampak, sebab kami pelajar meskom memang kena banyak bergerak, assignment, pergi kelas, tukar-tukar kelas semua. Tambah lagi dengan fakulti kami yang berada di atas bukit. Bayangkan dengan berat waktu tu dah 180 kilo, nak parking kami wajib parking di bawah. So kadang-kadang saya kau tim dengan dia, okey, tolong hantar saya dekat tepi jalan, biar saya jalan, tak payah naik tangga, dia parkingkan untuk saya. Kalau dia dah sampai naik je, walaupun kami bagi sokongan pun dia akan macam dah sampai naik atas, dia dah moody lah, dia tak ada mood nak belajar dengan panasnya, dengan peluhnya. Bila badan besar, bila berpeluh akan mengeluarkan bau-bau yang kurang senang. So dalam beg saya sentiasa ada minyak wangi. So kalau lepak dengan dia orang takkan rasa macam busuklah kau Aizat apa semua kan. So saya akan memastikan masing-masing memahami saya dan menerima saya sebaiknya. Aizat, saya mula kenal dia sebagai seorang pelajar pada tahun 2006.
kemasukan beliau sebagai salah seorang pelajar daripada program penerbitan pada masa itu. So bila beliau masuk, saya merasakan bahawa inilah salah satu pelajar yang saya rasa boleh pergi jauh. Aizat ni dia memegang jawatan sebagai presiden kelab penerbitan. Dia pernah jadi masa di diploma, Izzat pernah jadi pengarah teater atau sebagainya. Jadi dia aktif, memang aktif. So saya perlu buktikan dengan kita menafikan gemuk ni, orang tengok gemuk ni mesti tak boleh buat perform dan sebagainya, tapi alhamdulillah saya dapat berjaya tukar mindsetting saya. Even you gemuk, Aizat kena buktikan pada orang saya boleh menjadi seorang pemimpin, saya boleh mengendalikan program-program dan sebagainya. Jadi benda tu universiti pun orang nampak, oh Aizat, orang tak nampak awkward berbadan besar sebab orang tahu okey Aizat boleh jadi pengacara majlis, Aizat boleh jadi presiden persatuan, Aizat boleh uruskan projek-projek jadi jawatankuasa kolej dan sebagainya. Kalau dia boleh buat, orang lain pun boleh buat juga benda yang sama. So tapi satu benda pasal Aizat ni, dia nak cuba. Dia tak mengaku kalah. Masa dia tinggal di rumah sewa, dia bertinggal dengan sendiri waktu kerja tu, mungkin di situ yang nampak sangat perubahan badannya. So apabila bekerja, makin teruklah pemakanan sebab kita ada duit. Bila kita ada duit, kita rasa okey, kita tak pernah makan ni, kita nak makan ni dengan kawan-kawan, lepak malam-malam lagi, and then because of kita waktu tu baru mula kerja, bila baru mula kerja kita nak tunjukkan yang kita perform. So bila perform tu kita sanggup stay back. Bila stay back kita lambat makan malam, kita bawa ke lewat malam, so yang makan yang mengarut dan sebagainya. Kemudian Aizat ni tinggal di tingkat 4 Pangsepuri dan menurut ceritanya dia pun rasa malas nak turun bawah, dia mungkin order fast food atau sebagainya. Itu menyebabkan dia naik badannya lah kan. Pada tahun 2012, 2013, saya dah mula rasa macam something wrong lah. Sungguh pun menjalani kehidupan yang sibuk dan aktif, namun Aizat masih gagal mengawal tabiat pemakanannya. Saya mula rasa semput, mula rasa sakit pinggang belakang, nak duduk bersila pun dah tak boleh. Sembayang nak duduk antara sujud pun tak boleh, so kena duduk atas kerusi. Saya rasa kalau waktu tu, kalau kata nak meroyan malam-malam, sedih, kenapa badan besar tu banyak kali lah. Macam, ya Allah, Tuanku, kenapalah aku ni gemuk, kenapalah tak diberikan seperti orang lain. Tapi besok bangun, makan macam biasa, jadi orang macam biasa, apa semua. So macam wahyu tu dia tak sampai habis. Hinggalah di akhir 2013 tu, saya tak tahu macam mana lagi saya nak cakap, nak doa, kita berdoa dah. Lepas tu 2013 ujung tu saya meluahkan kata-kata. Saya kata kalau Aizat masih lagi dengan cara hidup Aizat dan Aizat akan terus membesar macam ni, ditakdirkan satu ketika nanti bila mama dah tak ada, siapa yang akan jaga Aizat? Lepas ke tak naik broga ni kan, macam boleh ke tak malam tu saya kata, coach boleh tak saya tak nak pergi. Saya rasa macam tak lepas lah coach, saya rasa macam tak boleh. Muhammad Aizat, seorang jurulatih sukan merangkap pensyarah di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Negeri Sembilan. Setelah mengetahui keadaan Aizat, beliau berazam untuk membantu anak muda ini menurunkan berat badannya. Stadium ni is tempat pertama kali saya dan Aizat berjumpa, dan di mana di sinilah yang saya tahu Aizat ni is 220 kg berat badan dia. Di sinilah dia bagi tahu yang berat dia 200 kg, and dekat sini jugalah yang saya cuba untuk naikkan semangat dan saya cuba percayakan Aizat supaya Aizat percaya pada diri dia sendiri yang dia boleh berubah. Di stadium inilah tempatnya saya berkumpul bersama Coach Aizat, mula mengenali orang-orang yang juga memiliki misi yang sama, dan saya rasa siapa paling besar. Rupanya saya sampai, saya tunggu dalam kereta, tak nak keluar awal-awal, saya tengok siapa yang masuk paling besar pun saya kata, okeylah saya pasrah diri saya paling besar. Pada awalnya Aizat berasa sangat mustahil untuknya
menurunkan berat badan yang ketika itu sudah mencecah 220 kg. Sebelum program dia tanya, saya yakin ke untuk tolong dia sebab dia sangat berat, dia cakap dia sangat besar, dia tak pernah kurus. Dan di sinilah kali pertama yang saya explain dengan dia tentang perjalanan yang dia bakal hadapi, dan di sini jugalah tempat saya dan Aizat selalu training lah. So bermulalah journey kat situ. Waktu tu memang bersenam, memang banyak benda tak boleh buat. Tetapi coach sesuaikan keadaan saya. Sebab kalau kita push too much, dia akan bagi lagi tekanan pada badan. Di sini jugalah pertama kalinya Aizat berlari. Dia start untuk jogging. Selama ni dia berjalan saja. So di sinilah tempat first Aizat jogging lah. Namun berkat sokongan dan motivasi jurulatih kecergasannya ini, Aizat mula membuka hati dan mindanya untuk berubah. So selepas JKYM pertama, Alhamdulillah saya hilang dalam 20 kilo. So itu yang menyebabkan saya lebih excited nak turun. Sebab saya tahu bila kita disiplin, kita fokus jaga pemakanan. Memang waktu tu saya korbankanlah rasa sedap sebagainya. So saya buatlah makanan yang healthy, masak sendiri, malam-malam masak. Dan saya akan guna 3 bahan yang sangat mudah. Yang saya rasa inilah paling cepat untuk orang bujang masak. Saya guna lada sulah, lada hitam dan juga serbuk paprika. Bukan mudah untuk melakukan perubahan dalam hidup. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Malah ada kalanya azam yang menggunung tinggi luruh di tengah jalan. So kita masukkan, ini yang saya grill untuk sekejap je bagi dia rasa macam hangit-hangit gitulah. Rutin dan disiplin kecergasan yang harus dipatuhi Aizat banyak menguji kesabarannya. Kemudian Alhamdulillah 6 bulan pertama saya berjaya mengurangkan 60 kilo. Aizat mencabar dirinya untuk mendaki Bukit Broga meskipun ketika itu dia masih obesiti. Galakan daripada tim Jom Kurus, Bandar Baru Bangi membakar semangatnya untuk menyahut cabaran ini. Kenal Aizat dah 2 tahun, sejak Mac 2014. Waktu tu kita orang mendaftarkan diri dalam program Jom Kurus lah untuk aktiviti-aktiviti menguruskan badan. Kita satu kumpulan daripada Jom Kurus Bandar Baru Bangi decide untuk pergi ke Broga bersama Aizat sekali lah. Walaupun Aizat masa di Broga, Aizat masih lagi berbadan besar. Berat dia pun 100, saya rasa dalam 190 kilo masa tu. Alright, hari ni saya dekat Broga, Bukit Broga. Saya pernah naik dulu ketika berat dalam 180, 190 dan fobia yang saya tak sampai atas. So saya rasa nak kena sampai atas, dan keduanya bila saya turun saya jatuh, saya tersedio. So sedikit fobia dengan Broga. So hopefully hari ni saya dapat sampai atas dan turun dengan selamatnya. Alright, jom. Lepas ke tak naik Broga ni kan, macam boleh ke tak? Malam tu saya kata, coach boleh tak saya tak nak pergi? Saya rasa macam tak lepas lah coach. Saya rasa macam tak boleh. Tapi dalam hati tu, kalau kita waktu tu trend macam kalau boleh sampai kat puncak nak selfie dan naik kat Instagram kan. Dia punya perangai dia tu, niat dia tu. So, coach kata cuba. So kita naik yang pertama, stage yang pertama itu should be fine sebab dia tidak terlalu mencanak. So tetapi sampai satu tahap tu, kalau siapa yang familiar dengan Broga, di stage untuk sampai ke puncak pertama, tak silap saya dia ada 3 puncak. So untuk sampai puncak pertama tu memang terlalu curam. So saya nak naik tu, saya sendiri rasa tak boleh. Coach kata okey sampai sini saja. Sampai situlah. Saya kata tak apalah coach, saya nekat nanti bila saya dah boleh naik, saya nak naik sampai atas, saya kata. Saya rasa dia nak teruskan, cuma bila kita explain dan kita bincang balik sesama kita tentang macam mana nak turun nanti, kita ambil keputusan untuk tak teruskan sebab
perjalanan dia masih panjang. Perjalanan dia untuk kuruskan, untuk turunkan berat badan ni masih panjang. Broga tak lari mana, saya anytime kita boleh pergi balik. Apa yang saya lihat pada Aizat, dia seorang yang kuat semangat. Inspirasi dia adalah sebab ibu dia. So daripada situ dia set goal dia untuk kurus, untuk sihat. Dia buat, so apa yang dia buat tu dia plan. So kalau dulu tak silap saya naik Broga ni mungkin almost 1.5 hour, 1 jam setengah. So ni dah almost suku perjalanan saya baru lebih kurang 10 minit. So itu achievement saya rasa puas hati. So nanti kita sampai hujung, kita tengok kita berapa lama habis. Alright. Syukur Alhamdulillah akhirnya setelah fobia pada 2014 kerana tak dapat naik ke puncak, jatuh ketika turun. Saya sampai juga ke puncak Broga di ketinggian 1,312 kaki dari aras laut. Satu kepuasan dalam hidup saya sendiri. Mungkin orang lain biasa naik Broga, untuk saya satu pencapaian yang luar biasa untuk diri saya sendiri. By the end of the day, apa yang anda lakukan, jangan lakukan separuh jalan sebab nanti anda tak rasa satu kepuasan. So buat sampai habis, anda akan dapat resultnya dan anda akan berpuas hati. So terus semangat, jangan putus asa. Bagi saya ini semua susunan Tuhan. Daripada besar masuk bidang pengajian ni dan sebagainya dan menjadi seorang guru, mengurangkan berat badan, baru ada keyakinan untuk berkahwin. Sakit, tersungkur, stres, dia hampir-hampir mengalah. Namun hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Aizat ada bagi tahu saya yang dia nak join 21 km yang mana dia tak pernah buat sebelum ni. Sebelum ni dia hanya jogging 3 kilo, 5 kilo. Dia pernah masuk marathon punya event, tapi yang 10 kilo saya rasa paling maksimum sebelum 21 kilo tu adalah 10 kilo. Waktu tu ada 2 orang lah yang temani saya. Orang lari patut 21 km tu 2 jam. Tapi saya tak kisah, saya lari 4 jam. Aizat berjaya menamatkan dan saya ingat lagi sangat-sangat ke garisan penamat tu ramai yang datang support dia. Dan seingat saya, Aizat tak ada berhenti selain daripada buang air kecil. Kilometer terakhir tu, ya Allah, rasanya macam nak fed up dah. Tapi coach kata, buat lagi 1 kilometer. Dah lari 20 kilometer, takkan tak boleh nak tahan kan. Tetapi hari itulah yang menyebabkan sebenarnya saya gembira dapat buat 21 kilometer pada berat 130 waktu tu. Dia punya journey tu memang kami yang melihat ni memang sangat kagum lah dengan dia, dengan perjalanan dia, dengan kesungguhan dia. So memang ups and down tu memang, kalau dia tak mengadu ke saya pun dia boleh akan mengadu ke orang lain, dan memang kami tahu. Kini Aizat berjaya membuktikannya. Ternyatalah bahwa jalan berliku yang menuntut banyak pengorbanan itu ada kemanisan di hujung jalan. Bila final tu, bila di stage, saya tak tahu berat saya berapa, hilang berapa. So saya naik, waktu tu bermula dengan 128.6. So dia berada di skrin belakang lah. So dia turun tet. Lepas tu saya dengar orang dah menjerit. 33.5 kilo. That's huge. It's not little. So bila saya pusing belakang, saya tengok 95 kilo, saya sendiri terkejut. Dan benda tu yang buat saya macam terduduk, macam dia macam satu flashback lah. Bayangkan daripada 220 buat sakit, stres, sebagainya, tersenyum, jatuh apa semua tu macam finally. Bila angka tu bergerak daripada 128 kilo kepada 90 kilo, waktu tu memang saya sendiri pun rasa meremang bulu roma saya, dan juga saya nampak sahabat-sahabat kami yang lain ada yang menangis, ada yang terharu, ada yang bertepuk tangan. So ketika bacaan berat saya 95 kilo, saya perasan mak saya bangun, dan bila mak saya bangun buat standing ovation itulah yang saya rasa macam saya rasa puas. Saya rasa puas sebab saya dapat gembirakan dia. Saya dapat, kerana dialah saya kuatkan semangat. Setiap kali saya nak tewas, saya kata Aizat buat untuk mama, Aizat buat untuk mama. Dan bila dia bangun tu, itulah perasaan paling gembira untuk saya sebab saya dapat gembirakan keluarga saya, mak ayah saya. Dan itulah satu kepuasan lah. Bila ambil hadiah tu,
Memang saya tak ingat apa, saya bawa mak saya naik dan saya suruh orang tu kalungkan medal dekat mak saya sebab I think dia yang deserve to get that medal daripada saya. Sebab kalau tanpa pengingatan daripada dia, saya rasa sampai sekarang mungkin saya dah 300 kilo lah kot. Jadi masa tu kami semua yang ada dalam majlis tu rasa sangat bersyukur. Aizat pun sujud syukur di atas pentas tu bila diumumkan. Kita bukan nak hadiah sebenarnya, kita nak supaya benda tu akan menjadi semangat pada dia dan terus lagi menjaga diri dia lah dengan keadaan bila kita dah kurus ni. Alhamdulillah lah. Dia menjadi orang kata idola lah bagi junior-junior dia. Sebab selepas dia berjaya melaksanakan tu, saya panggil dia untuk bagi talk pada student saya. Dan memang dia orang pun terkejut melihatkan perbezaan sebelum dan selepas. Selain daripada diri kita sendiri yang inginkan sesuatu, perubahan, orang kata rakan di sekeliling dan juga keluarga juga memainkan peranan yang penting saya rasa. Sebelum mengurangkan berat badan, saya tak terlintas langsung nak kahwin ke tak. Saya rasa macam, wah besarnya aku mesti misahkan isteri. Macam ada kau orang nak kan. Tapi tak tahulah, mungkin di keliling rakan-rakan tu kita nampak orang dah semua dah kahwin. Lepas tu kita rasa macam, oh yakin kot, boleh kot dah kan. Rasa macam I'm ready untuk masuk ke alam rumah tangga. Dan saya sendiri tak sangka jodoh saya pun sebenarnya adalah sahabat saya sendiri, iaitu Fatin Farhana. Saya nampak dalam masa 10 tahun kami kenal tu memang itu antara sebab kenapa saya pilih dia dan saya setuju untuk berkahwin dengan dia. Sebab saya nampak dia seorang yang sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan apa saja yang dia nak. Dan juga dia sangat fokus dan sangat komitmen dan dia yang saya suka dia he is a family man. Bagi saya ini semua susunan Tuhan. Daripada besar masuk bidang pengajian ni dan sebagainya dan menjadi seorang guru, mengurangkan berat badan, baru ada keyakinan untuk berkahwin. Dan jodoh saya rupanya yang saya kenal daripada belajar dan alhamdulillah kehidupan kami semakin baik, rezeki pun semakin murah. Saya harap dia tidak berhenti untuk terus mencapai apa yang fokus yang dia kejar sekarang dan juga terus memberi inspirasi kepada semua orang supaya Malaysia tidak lagi berada di tangga pertama negara yang mempunyai penduduk obesiti. Bila buat kerana ibu bapa, buat kerana hati yang betul-betul kuat dan juga dibantu oleh orang sekeliling yang memang tidak lokek bagi ilmu pada saya, tu yang saya rasa bersyukur kepada Allah SWT kerana memberikan titik perubahan ini pada saya. Dan untuk saya sekarang inilah tanggungjawab saya untuk menyebarkan pula, membawa kebaikan pula kepada yang lain dan beri kepercayaan pada orang lain untuk percaya bahawa anda boleh kurus dan menjadi lebih sihat. Kalau orang tanya, you nak masuk apa bidang apa lepas ni? Saya nampak saya nak cuba cabar diri saya bidang powerlifter. Malaysia kalau boleh memang semua nak nombor 1. Tapi biarlah obesiti bukan nombor 1. Kalau dulu saya pun berada dalam statistik itu, tapi alhamdulillah kami semua dah berjaya mengurangkan statistik itu, tapi masih lagi nombor 1. Dan melihat pengurangan berat badan ini bukan sekadar number of kilo semata-mata, banyak pengurangan yang kita boleh lihat. Dari segi fitness level kita semakin meningkat. Perjalanan ini sangat susah tetapi indah. Di akhirnya buatlah kerana diri sendiri dan juga untuk orang yang anda sayangi. Fikir sampai bila kita perlu hidup dengan besar seperti dahulu. Kita nak hidup lama dengan keadaan sihat, bukan hidup lama nak menyusahkan orang untuk angkat kita dan jaga kita. So berubahlah perlahan-lahan. Slow progress, still a progress. Jangan kejar number of kilo, yang penting kita semakin sihat dan dapat memudahkan ramai pihak. Kalau saya 220 kilo boleh mengurangkan berat badan, anda yang tidak sampai berat saya pasti juga boleh mengurangkan berat badan. Tiada yang mustahil, yang penting di sini, di hati kita dan di mental kita.